Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat tahun baru saya ucapkan. Masih belum terlambat kiranya untuk saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kita sentiasa bersedia dengan norma baharu. Ya, kita semalam baru diumumkan bahawa seluruh negeri Perak akan bermula PKP bermula 22 Januari sehingga 4 Februari. Jadi segala perancangan kita tetap dijalankan tetapi dalam kaedah dan juga pendekatan yang baharu. Semoga ibu bapa dan semua para guru bersedia dengan perubahan ini. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Hajah Azizah binti Saleh, Guru Besar SK Kampung Muhibah. Guru-guru yang akan mengajar di tahun 1 akan diperkenalkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Yang berusaha Puan Hajah Nozita binti Zainal Abidin, nolong kanan pentadbiran. Cikgu Manggala Mala, anak perempuan Jiwa Ratinem, nolong kanan hal awal murid. Cikgu Amir Hamdan bin Abdul Majid, nolong kanan co-curriculum. Cikgu Zahara binti Abdul Majid, nolong kanan pendidikan khas. Semua guru-guru, para ibu bapa, PIBG dan juga anak-anak yang saya kasih sekalian. Hari ini bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana mengikut perancangan asal kita akan buat taklimat program transisi tahun 1 secara bersemuka, tetapi memandangkan COVID yang masih berterusan, jadi kami ubah pendekatan melalui taklimat diberikan melalui YouTube Live. Diharapkan semua ibu bapa akan mengambil peluang ini untuk menerima satu kaedah ataupun satu pendekatan yang bersesuaian dengan keadaan kita sekarang. Saya mulakan dengan taklimat saya. Kit program transisi tahun 1 2021 ini dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di mana akan digunakan sepenuhnya oleh guru-guru yang mengajar di tahun 1 bermula selama 43 hari. Jadi pengenalannya, program transisi tahun 1 2021 merupakan satu program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum standard sekolah rendah dengan penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosio-emosi untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Antara objektif program transisi ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran, dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Program ini akan melalui 3 fasa, iaitu fasa 1 adalah fasa persediaan, di mana dalam fasa ini dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula, iaitu pada 11 Januari hingga 19 Januari 2021. Fasa ini memberi penekanan terhadap kesediaan pentadbir, guru, ibu bapa atau penjaga, murid dan persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula. Fasa yang kedua adalah fasa penyesuaian bermula pada 20 Januari hingga 29 Januari 2021 menggunakan modul orientasi. Fasa ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan rakan dan guru. Dan fasa 3 adalah fasa kesediaan di mana ianya bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac yang menggunakan modul PDP, pengajaran dan pembelajaran. Fasa ini bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Jadi perincian 3 fasa program transisi tahun 1 dijelaskan dalam rajah di bawah. Kalau kita lihat di sini, fasa persediaan di mana pada 11 hingga 19 Januari dia ada disediakan garis panduan persediaan yang dikeluarkan untuk digunakan oleh sekolah, ibu bapa dan penjaga dan murid. Fasa penyesuaian
ada modul orientasi yang dibekalkan oleh KPM, iaitu yang pertama rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti sesuai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Dan fasa yang seterusnya adalah fasa kesediaan yang bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac, di mana menggunakan modul pengajaran dan pembelajaran, iaitu saya sihat, saya selamat, mari fikirkan, detektif alam dan hidup bersama. Bagi memastikan program transisi tahun 1 dilaksanakan sebagaimana yang dihasratkan, pihak pentadbir perlu menjalankan pemantauan ke atas guru yang terlibat dalam program dari masa ke semasa. Selain itu, pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah juga memainkan peranan yang penting untuk membantu dan memberi sokongan kepada pihak sekolah. Lawatan kunjung bantu ke sekolah boleh dilaksanakan untuk memantau serta memberi bimbingan kepada guru dan pentadbir. JPN, PPD dan sekolah juga boleh melaksanakan penilaian untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program tersebut. Peranan dan tanggungjawab. Pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa serta penjaga perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan program transisi berjalan dengan lancar dan berkesan. Peranan pentadbir sekolah adalah untuk mereka perlu merancang, melaksana dan memantau perjalanan program transisi. Antara peranan dan tanggungjawab pihak pentadbir adalah seperti berikut. Dalam persediaan awal, antara perkara yang perlu dilakukan, yang pertama, memahami konsep dan pelaksanaan program transisi. Yang kedua, memaklumkan program transisi kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau lembaga pengelola sekolah. Yang ketiga, merancang dan menyelaras pelaksanaan program transisi. Yang keempat, mengenal pasti guru yang terlibat. Kelima, menetapkan jadual waktu. Keenam, memberi taklimat kepada guru sekolah. Ketujuh, memberi taklimat kepada ibu bapa dan penjaga seperti yang sedang saya laksanakan sekarang. 8. Membuat persediaan persekitaran sekolah bagi memastikan persekitaran fizikal sekolah yang ceria, kondusif dan selamat. Menentukan lokasi kelas yang sesuai dengan mengambil kira faktor keselamatan. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang bersesuaian dan mengambil kira faktor keselamatan murid. Dan merancang pemantauan dan penilaian program termasuk penjadualan dan instrumen. Untuk makluman semua, SK Kampung Muhibah telah bersedia dari segi persediaan awal. Kami sedang menunggu kehadiran murid-murid ya, untuk murid-murid memulakan persekolahan di sesi 2021. Semasa dan selepas program, memastikan program transisi berjalan lancar, memberi sokongan kepada guru yang melaksanakan program transisi dan melaksanakan pemantauan dan penilaian program serta menilai program yang telah dijalankan. Di pihak guru pula, peranan guru, kejayaan program transisi bergantung kepada keupayaan guru merancang dan melaksanakan setiap aktiviti. Antara perkara yang perlu diberi penekanan dan dilaksanakan oleh guru ialah pertama, memahami konsep dan pelaksanaan program transisi. Kedua, berbincang dan merancang pelaksanaan program dengan guru yang terlibat. Ketiga, merancang dan melaksanakan modul orientasi dan modul PDP menggunakan strategi dan kaedah yang bersesuaian. Yang keempat, mengenal dan membina hubungan mesra dengan murid di dalam kelas. Yang kelima, memahami budaya pembelajaran prasekolah. 6. Mengetahui tahap perkembangan dan kepelbagaian individu untuk membantu murid mengikuti pembelajaran seterusnya. 7. Menyediakan persekitaran kelas yang bersih, kondusif dan selamat. 8. Menyediakan ruang pembelajaran seperti sudut bacaan, sudut hasil kerja murid dan juga papan maklumat. Dan di sini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah telah pun mengeluarkan satu program yang disebut kelas ada kelas, di mana setiap kelas mesti dalam keadaan yang mencapai KPI tertentu seperti kelas yang kondusif, suasana kelas yang hidup, aktif, selamat dan bermaklumat. Itu maksud
akronim kepada kelas tadi, CLASS, ya. 9. Melaksanakan pentaksiran dari aspek penyesuaian diri, sikap terhadap pembelajaran serta penguasaan literasi dan numerasi awal. 10. Berkomunikasi dengan ibu bapa penjaga dari masa dan ke semasa. Jadi buat masa sekarang, pihak SK Kampung Muhibah menjalankan menggunakan medium, ya, melalui WhatsApp, grup kelas dan juga melalui pesanan mesej, ya, melalui telefon. Dan 11. Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga sekiranya murid mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas untuk tindakan selanjutnya. Peranan ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa atau penjaga memainkan peranan penting untuk membantu anak mereka dalam proses transisi dari rumah prasekolah ke tahun 1. Jadi antara perkara yang perlu diberi penekanan dan dilaksanakan oleh ibu bapa atau penjaga adalah seperti menyediakan anak dari aspek mental, sosioekonomi dan fizikal. 2. Memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. 3. Memahami tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak secara berterusan serta mengambil tindakan yang sesuai. 4. Membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran dari masa ke semasa. 5. Mengadakan interaksi dengan guru tentang perkembangan anak mereka dari semasa ke semasa. 6. Memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian disediakan dan memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Jadi di sini kami sangat mengharapkan, ya, bantuan ibu bapa bagi memastikan segala yang kita rancang semasa PDP, aktiviti yang diberikan oleh guru, pertandingan-pertandingan yang disediakan, ibu bapa dapat memantau anak-anak masing-masing, ya, sebab sekarang kita menjalankan PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Jadi sepenuhnya kami mengharapkan bantuan daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak menjalankan aktiviti yang telah dirancang dan disediakan oleh guru. Untuk itu, ya, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, kerana sepanjang tahun lepas, bermula Mac hingga Disember, ibu bapa sentiasa saja memberi sokongan padu sama ada melalui WhatsApp kelas, ya, ataupun melalui kita sediakan modul-modul dan sebagainya. Baik, di sini kita lihat garis panduan persediaan. Dalam fasa 1, iaitu fasa persediaan, ya, memberi fokus terhadap kesediaan pentadbir, guru, ibu bapa, penjaga, murid dan persekitaran fizikal sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Ya. Jadi sebelum sesi persekolahan bermula, pentadbir perlu membuat persediaan dari aspek pengurusan serta pemantauan dan penilaian seperti berikut. Ya, ini di pihak kamilah, ya, di pihak guru besar dan juga semua penolong kanan. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap program transisi tahun 1 2021. Kedua, perbincangan dengan guru prasekolah. Ketiga, perbincangan dan penyelarasan program transisi dengan guru yang terlibat. 4, pemilihan guru untuk mengajar, ya, di tahun 1. 5, kerjasama persatuan ibu bapa dan guru atau lembaga pengelola sekolah. 6, taklimat kepada ibu bapa dan penjaga. Dan yang ketujuh, pemantauan dan penilaian. Di pihak guru pula, ya, garis panduan yang disediakan adalah untuk melihat peranan mereka, ya, iaitu yang pertama, guru-guru, ya, perlu melengkapkan diri mereka dengan aspek berikut. Pengetahuan dan pemahaman tentang program transisi tahun 1 2021. Yang kedua, perancangan pelaksanaan program transisi. Ketiga, pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak. Yang keempat, kemahiran mengurus murid. Dan garis panduan itu ibu bapa pula, ya, merupakan kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan murid. Justru penglibatan ibu bapa adalah sangat penting dalam persediaan anak ke tahun 1. Jadi persediaan ibu bapa adalah seperti berikut. Yang pertama, persediaan anak dari aspek mental, sosioekonomi dan fizikal. Yang kedua, persediaan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Yang ketiga, bersedia menyokong pembelajaran anak. Yang keempat, penglibatan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah. Dan untuk murid pula, ya, kita lihat perincian, ya, kesediaan murid seperti berikut. Jadi murid-murid itu
perlu ataupun boleh mengurus diri, minat untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, rakan sebaya dan guru. Bersikap positif untuk mengikuti pembelajaran, mempunyai kemahiran asas seperti pratulis, prabaca dan pranombor. Yang kelima, persekitaran fizikal. Pengurusan sekolah perlu memastikan persekitaran fizikal sekolah berada dalam keadaan yang kondusif, bersih dan selamat. Perincian adalah seperti berikut. Yang pertama, lokasi dan kelas yang sesuai dan selamat. Kedua, kelas dalam keadaan bersih dan ceria. Tiga, susun atur kelas disesuaikan seperti di Rajah 2. Empat, peralatan dan perabot kelas sedia ada perlu bersesuaian bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita lihat susunan atur dalam bilik darjah ni, susunan kerusi ni kita masih kita ikut beginilah. Maknanya semasa mereka di prasekolah duduk dalam 3 orang dalam satu kumpulan dan berlanjutan hingga ke tahun 1 di mana kita tempatkan mereka mengikut kumpulan-kumpulan tertentu. Supaya nak melatih boleh kita melatih murid berinteraksi dengan rakan-rakan bagaimana sikap mereka boleh bertolak ansur, bantu-membantu dan sebagainya. Jadi di sini saya mulakan dengan modul orientasi yang khusus untuk guru, tetapi ibu bapa juga boleh melihat modul ini kerana kita tahu apa yang anak kita pelajari semasa di sekolah dan kita boleh berperanan untuk membantu mereka di rumah. Sedikit sebanyak ibu bapa tahu apa yang anak-anak pelajari semasa program transisi ini. Jadi modul orientasi ini adalah di dalam fasa yang kedua. Jadi kita lihat objektifnya. Objektif modul ini adalah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan baik murid dengan rakan sebaya dan guru, membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi sebab kita nak melatih murid bercakap. Jadi di sinilah guru-guru perlu bijak mencungkil menggalakkan murid untuk memberi pendapat, bercakap, memperkenalkan diri, terlibat dalam pertandingan dan sebagainya. Dan yang keempat, menggalakkan pelibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran. Jadi untuk terlibat aktif ni kita letakkan mereka di peringkat awal dalam kumpulan-kumpulan supaya akhirnya mereka boleh berdiri dengan sendiri apabila diminta menjalankan aktiviti contohnya dalam pertandingan-pertandingan tertentu supaya boleh bercakap secara bersendiri dan sebagainya. Okey, pelaksanaannya. Modul orientasi dilaksanakan pada 20 Januari hingga 29 Januari. Jadi untuk ini kita jalankan sepenuhnya PDPR lah. Yang kedua, pengisian pada setiap hari merangkumi rutin kelas. Apa yang dilakukan pada setiap hari itu namakan rutin kelas. Perbualan awal iaitu perbualan di waktu pagi guru dengan murid untuk mencungkil pengalaman murid yang lepas yang sebelum ini dan juga menggalakkan murid untuk berbual. Aktiviti fizikal, aktiviti sesuai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan rutin kelas seperti perbualan awal dan rehat perlu dilaksanakan oleh guru kelas. Jadi murid ni pada mereka diberikan rehat di dalam kelas juga semasa rehat ni juga guru-guru melihat bagaimana murid-murid tadi mengamalkan adab tata susila makan berinteraksi dengan rakan-rakan, dengan guru-guru mengamalkan kebersihan duduk dengan baik dan sebagainya. Yang keempat, pentaksiran perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa dalam pelaksanaan modul orientasi. Dan yang kelima, perancangan aktiviti harian dalam modul orientasi haruslah berdasarkan cadangan peruntukan waktu seperti dalam jadual 1. Kita di sini disediakan jadual yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Jadi guru sekiranya di sekolah guru ikut inilah perancangan peruntukan waktu yang dicadangkan Kalau diikutkan di sini dalam rutin kelas peruntukan waktunya 30 minit, perbualan awal 30 minit, aktiviti fizikal iaitu lebih kepada pendidikan jasmani pergerakan di dalam bilik darjah mengambil masa 30 minit, aktiviti suakinal 2 jam iaitu 120 minit, aktiviti pembelajaran 60 minit dan rehat 20 minit Jadi perincian berkaitan pengisian dalam peruntukan waktu adalah seperti berikut. Rutin kelas ni apa yang dilakukan?
Ya. Ianya bertujuan untuk membantu guru mengurus kelas dengan sistematik dan melaksanakan PDP dalam suasana kelas yang kondusif dan selamat. Ya. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan semasa rutin kelas adalah seperti berikut. Ya, iaitu ucap selamat, bacaan doa, tertib ketika duduk, ambil kedatangan murid dan membersihkan kelas. Yang ni setiap guru yang masuk ke kelas ya, yang mengajar tahun 1, ianya akan menjalankan rutin kelas ini ya, supaya murid dah terbiasa dalam tempoh tertentu ini, tempoh yang ditetapkan ini, murid dah terbiasa dan ini dijadikan amalan serta budaya sehinggalah dibawa ke sehingga mereka ke dewasa nanti ya. Dalam perbualan awal pula ya adalah sesi interaksi mesra guru dengan murid. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan murid ya dari aspek mental dan emosi mereka ya supaya dapat mengikuti pembelajaran pada tersebut dengan berfokus. Ya, jadi antara aktiviti perbualan awal ya adalah seperti berikut: berkongsi idea dan maklumat, ya, bercerita, menyanyi dan membuat gerakan kreatif, simulasi, persembahan boneka dan jom baca. Ya, aktiviti jom baca ni perlu dilaksanakan pada setiap hari. Jadi ianya bertujuan untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid. Jadi setiap guru yang masuk ini perlu mengamalkan ya antara cadangan yang telah diberikan ini ya. Jom baca ni wajib dilaksanakan pada setiap hari. Di samping kita nak menggalakkan tabiat murid membaca ni, kita juga boleh melatih murid membaca dengan lancar, dengan intonasi yang betul ya, dengan menggunakan tanda bacaan yang tepat ya. Kemudian dalam aktiviti fizikal, apakah yang dicadangkan ya? Apakah tujuannya? Ianya bertujuan meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Jadi antara aktiviti yang dicadangkan bersenam, bermain, berjalan, rekreasi aktif. Ya, jadi contoh rekreasi aktif ialah permainan datuk harimau, bermain bola sepak, aktiviti di padang dan sebagainya. Jadi dalam suasana COVID ini kita di rumah lah ibu bapa kena pastikan anak-anak ada aktiviti fizikal. Dia tidak hanya duduk, pegang telefon dan sebagainya. Pastikan anak-anak ada bergerak ya. Jika sebelah petang keluar di halaman rumah ya melakukan aktiviti gerakan-gerakan permainan dan sebagainya. Ya, jangan hanya duduk sahaja sepanjang hari. Kemudian aktiviti sesuai kenal ialah aktiviti yang memberi ruang interaksi dalam kalangan murid dengan murid, murid dengan guru dan murid dengan persekitaran. Tujuannya adalah untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan guru, dengan rakan serta persekitaran baharu. Antara aktiviti sesuai kenal yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Ya, yang pertama, memperkenalkan diri, mengenali guru dan rakan, mengenali kelas dan sekolah serta mengenali persekitaran sekolah. Dan aktiviti pembelajaran pula merangkumi literasi dan numerasi awal. Tujuan aktiviti pembelajaran untuk memastikan murid menguasai asas literasi dan numerasi sebelum mereka mengikuti pembelajaran seterusnya. Fokus pembelajaran pada sesi ini ialah prabaca, pratulis dan pranombor. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ya adalah seperti berikut: menyanyi, bercerita, bermain ya, itu pemain padanan, mencantum puzzle, bermain doh ya dan lain aktiviti yang cikgu fikirkan sesuai ya dengan murid-murid tersebut ya. Dan waktu rehat ya, waktu rehat diperuntukkan untuk murid makan dan minum serta mereka merehatkan minda dan fizikal. Jadi, guru perlu berada bersama-sama dengan murid pada waktu rehat untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Ya, jadi sepanjang program transisi ini, guru akan makan bersama-sama dengan anak-anak ini, ya, dan juga memberi bimbingan ataupun melihat ya tata susila ya dimulai dengan doa, basuh tangan dahulu, duduk dengan tertib, suap makanan dengan betul, jangan bercakap ketika makanan penuh dalam mulut ya, bila dah sudah cuci tangan dan letak kembali ya sama ada bekas makanan ataupun pembalut makanan tu di tempat yang sesuai ya. Kalau pembalut makanan tu boleh kita buanglah dalam tong sampah, jangan biarkan mereka tinggal di atas meja macam tu. Itu perlu dibimbing anak-anak ini supaya amalan yang baik ni berterusan sehingga mereka dewasa nanti.
Kemudian seterusnya contoh pelaksanaan aktiviti sehari ya, model orientasi. Seperti dalam rajah ini ya. Ini model orientasi lah kita lihat ni ya. Selama satu hari mereka berada di sekolah, yang pertama ni rutin kelas. Ya, iaitu guru yang masuk ke kelas pada waktu pertama ni dia lihat pada ucap selamat, bacaan doa, tertib ketika duduk, mengambil kedatangan, membersih dan mengemas kelas. Masa yang diambil 30 minit. Ya. Kemudian 30 minit yang kedua perbualan awal ya. Jika guru yang sama diteruskan dengan inilah, jika guru yang berbeza dimulakan dengan perbualan awal, iaitu menyanyi dan membuat pergerakan mengikut lagu. Kalau rasa gembira ya, aktiviti jom baca ya. Lagu ni boleh juga ya dicadangkan, lagu kalau rasa gembira ataupun lagu rasa sayang ya. Lagu yang membangkitkan rasa seronok anak-anak berada di sekolah, rasa riang mereka, supaya mereka satu hari tu dimulakan dengan aktiviti yang ceria begini. Diharapkan sepanjang hari mereka akan ceria dan rasa seronok mengikuti PDP cikgu ya. Sebab ini adalah pengalaman awal kepada anak-anak. Kemudian diikuti dengan aktiviti jom baca. Jadi guru kena sediakanlah bahan bacaan yang bersesuaian. Bercerita tentang perasaan. Ini kita biasanya ya, guru-guru kena bijaklah untuk menggalakkan anak-anak ya, mengeluarkan perasaan mereka. Apa rasa mereka bila datang ke sekolah? Ya, apa perasaan mereka apabila bertemu dengan rakan-rakan yang baru ya. Apa rasa mereka? Kalau dahulu di prasekolah lain suasananya, di tahun 1 lain suasananya. Ini kena congkil ya. Kebolehan anak-anak bercerita dan perlukan bimbingan juga ya. Kemudian bercerita keadaan sekolah dan persediaan lawatan ke kantin sekolah. Kena bawa anak-anak ya turun dalam barisan, okey, jalan dalam keadaan yang tertib ya, dalam barisan yang sama ya, mengikut giliran dan sebagainya. Beratur ketika membeli makanan ya. Ini perlu diberi ya, tunjuk ajar ataupun dilatih anak-anak ini. Dan 30 minit yang seterusnya aktiviti pembelajaran di mana literasi awal, menyanyi lagu huruf dan menyurih abjad. Okey. Aktiviti sesuai kenal pula ya, 60 minit lagi ialah lawatan ke kantin ya, iaitu bergerak ke kantin, mengenal pasti laluan dan tempat cuci tangan dan makan ya, memahami peraturan kantin dan berkenalan dengan para pekerja kantin ya. Kemudian 30 minit lagi, 30 minit untuk aktiviti pembelajaran di mana di peringkat ini diperkenalkan dengan numerasi awal, iaitu mereka menerapkan nombor dan bentuk di dalam kelas ya, membentuk simbol nombor menggunakan doh. Jadi doh disediakan di sini, jadi mereka menjalankan aktiviti untuk membentuk simbol nombor ya. Kemudian aktiviti fizikal 30 minit itu permainan mencari harta karun. 60 minit untuk aktiviti sesuai kenal ya, berbincang keadaan fizikal, peraturan dan menu, menggambarkan kantin idamanku. Ya, ni semasa di kantin ni ya, mereka melihat keadaan kantin ya, peraturan-peraturan yang disediakan, contohnya beratur ketika membeli makanan ya, makan dengan tertib, jangan tinggalkan sisa makanan di atas meja. Kemudian lihat menu-menu menu yang ada dijual di kantin ya, sebab di sini kita melatih murid membaca dan membuat pilihan ya untuk membeli makanan yang mereka gemari. Kemudian juga menggambarkan kantin, bagaimana keadaan kantin yang mereka idamkan. Contohnya apa makanan, makanan itu kita tertakluk kepada peraturan ya, tetapi bagaimanakah mereka ingin ya supaya makanan tu cepat untuk disampaikan kepada mereka ya, dan sebagainya. Kemudian rehat 20 minit iaitu cuci tangan, bimbingan adab makan. Jadi di sini waktu rehat inilah guru-guru ya perlu bersama dengan anak-anak ya untuk melihat, membimbing mereka adab-adab makan yang betul ya. Kemudian kita pergi kepada modul PDP ya.
Fasa ini bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Modul PDP dihasilkan sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDP dalam suasana yang bermakna dan menyeronokkan. Ya, jadi kalau kita lihat ni perkataan menyeronokkan ni banyak kali keluar ya. Jadi kenapa perlu seronok ya? Murid rasa seronok ya bila cikgu menjalankan aktiviti yang menarik supaya menggalakkan kehadiran mereka datang ke sekolah. Dia ternanti-nanti ya. Esok nak sekolah, ternanti-nanti nak datang ke sekolah sebab aktiviti dalam masa yang sama bila cikgu menyampaikan PDP dan mereka rasa seronok ya dan tidak menghilangkan rasa takut mereka ya dalam suasana yang baharu. Jadi modul ini dibangunkan berdasarkan 5 aspek pembelajaran iaitu kognitif. Kalau kita lihat di sini ya, dibangunkan melalui 5 aspek iaitu kognitif, nilai, kreativiti dan estetika, kesejahteraan dan fizikal dan kesihatan, sosioekonomi. Berasaskan pendekatan modular yang bersepadu dan bertema ya. Pelaksanaan modul ini bukan saja memerlukan kerjasama semua guru yang terlibat tetapi juga pentadbir sekolah dan ibu bapa ya serta disokong oleh persekitaran sekolah yang memberansangkan. Kerangka konsep modul PDP adalah seperti di bawah inilah ya kalau kita lihat di sini ya. Ini ya kesediaan murid tahun 1 disediakan dengan 5 aspek pembelajaran di sini ya dan dirangka secara modular, bertema dan bersepadu yang di bawahnya ya dia yang terlibat ya di dalam kerangka modul ini dimulai dengan pentadbir, guru ya, persekitaran dan juga ibu bapa serta penjaga. Dan kita lihat objektif modul PDP adalah seperti berikut ya. Yang pertama, meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya, membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Jadi bagaimana pelaksanaan ini ya? Modul ini dilaksanakan selepas minggu orientasi iaitu pada 1 Februari hingga 25 Mac. Ya, modul PDP ini selepas fasa permulaan tadi ya. Pengisian fasa ini merangkumi aktiviti PDP secara bertema, aktiviti fizikal. Tema dan subtema yang terdapat dalam modul PDP tak boleh diubah. Tetapi cadangan aktiviti boleh diubah sesuai mengikut tahap perkembangan murid dan konteks sekolah. Aktiviti fizikal harus dilaksanakan 2 kali seminggu oleh guru berikan jasmani. Masa pelaksanaan aktiviti bergantung kepada perancangan PDP guru dan pentaksiran perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa dalam pelaksanaan modul PDP. Jadi kita lihat tema dan subtema ya. Modul ini mengandungi 4 tema ya dan 13 subtema seperti rajah berikut. Ya, kalau kita tengok ni tema ya, saya lihat saya selamat, subtemanya kita jaga kita, makanan pilihanku, katakan tidak. Ya. Tema yang kedua, mari fikirkan, subtemanya ringgit Malaysia siapa paling tinggi, TikTok. Subtema yang ketiga. Okey. Tema yang ketiga detektif alam di mana dalamnya dipelajari misteri cuaca, misteri alam rimba, misteri di taman. Dan tema keempat hidup bersama iaitu subtemanya kita raikan, selamat hari lahir, jaga persekitaran kita dan kita guna, kita jaga. Ya. Jadi kita lihat tema 1 ya. Saya sihat, saya selamat. Kita jaga kita. Jadi apa yang dipelajari dalam subtema ini ya? Yang pertama, awas COVID-19. Ya, ini kita bersesuaian dengan program transisi ini dirangka ya bersesuaian dengan keadaan COVID kita sekarang ya. Jadi dimasukkan dalam subtema awas COVID-19. Mari cuci tangan, badan saya bersih, saya pentingkan kesihatan. Okey. Kemudian subtema yang kedua, makanan pilihanku, iaitu jom pilih makanan berkhasiat, jom cipta resepi, mari kita memasak. Okey, jadi jom pilih makanan berkhasiat ni, kita dah bawa murid-murid lawatan ke kantin dan dilihat makanan banyak dijual. Jadi ini kita nak lihat kemahiran murid, bagaimana dia nak kenal makanan yang berkhasiat. Dan katakan tidak ni ya,
siapa saya, badan saya, kepunyaan saya, my body is mine. Ini untuk keselamatan anak-anak lah ya. Kemudian kita jaga kita ya. Ini adalah kita lihat objektif dia ya, antara cadangan aktiviti dan sebagainya. Jadi ini adalah peranan guru-guru ya untuk melihat aktiviti-aktiviti yang dicadangkan. Jadi kita lihat sepintas lalu ya, objektifnya menerangkan cara jangkitan dan pencegahan COVID-19 ya, mengaplikasi langkah penjagaan keselamatan dan kesihatan diri ya, menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap diri, mendengar dan memberi pendapat berdasarkan subtema, membaca perkataan, frasa atau ayat, menulis perkataan, frasa atau ayat dan menzahirkan idea dalam penghasilan lukisan atau poster. Jadi di sini ya, guru-guru boleh membuat pertandingan ya untuk lukisan atau poster yang berkaitan dengan cara jangkitan dan pencegahan COVID-19. Ya, jadi apabila guru memberi aktiviti ni, jadi apabila kita sesuaikan dengan keadaan PDPR sekarang, jadi semestinya lah kami mengharapkan ya kerjasama ibu bapa untuk memastikan ataupun memberi kemudahan untuk anak-anak melaksanakan aktiviti yang telah dirancang ya. Jadi ada juga ya, kalau kita lihat di sini ya, menonton video ya, tajuk amalan penjagaan kesihatan. Jadi disediakan sini ya melalui YouTube ya. Kalau melalui YouTube tu ada banyak lah. Jadi ibu bapa boleh membantu anak-anak ya bagaimana untuk meneroka dalam ICT tu melihat YouTube yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ya. Kemudian mari cuci tangan ya. Jadi mengamalkan. Jadi dalam sini berbincang tentang kepentingan mencuci tangan dengan cara yang betul ya, melaksanakan aktiviti cuci tangan dengan cara yang betul ya. Dan diberikan 7 langkah mencuci tangan. Okey. Saya baca satu-satu ya. Yang pertama, basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Yang kedua, gosok tapak tangan. Ya, ini kita kalau di sekolah guru-guru boleh tunjuklah, tapi dalam masa ini ya, bermula 1 Februari ini kita masih lagi dalam PKP. Diharapkan selepas PKP anak-anak datang kita sempat ya mendidik ataupun latih anak-anak ya mengamalkan cara mencuci tangan dengan betul ya. Ketiga, gosok setiap jari di celah jari ya, gosok kuku di tapak tangan ya. Yang kelima, gosok belakang tangan. 6, basuh tangan dengan air bersih secukupnya dan keringkan tangan dengan kain bersih. Jadi amalan ini ya, kalau di rumah ibu bapa amalkan ini dan anak-anak akan lihat ibu bapa buat dan anak-anak akan ikut ya. Ini peranan kita lah, peranan kita bersama. Selain daripada guru, ibu bapa sangat-sangat diperlukan untuk membimbing anak-anak semasa berada di rumah ya. Kemudian badan saya bersih ni bercerita tentang kepentingan menjaga kebersihan anggota badan seperti gigi, kuku, rambut, telinga dan sebagainya. Bercerita tentang cara memberus gigi yang betul berdasarkan gambar, berdasarkan aktiviti menggosok gigi ya. Kadang-kadang di rumah ni ibu bapa ya, dia gosok gigi dalam bilik air. Anak-anak dia biar gosok gigi dalam bilik air. Kita tak tunjuk cara atau kaedah yang betul. Jadi mulai sekarang ya, kita sama-sama berubah mengikut norma baru di mana ibu bapa juga boleh berperanan sebagai guru ya, tunjuk cara kaedah gosok gigi yang betul ya. Dan membaca dan menyalin atau menulis perkataan berkaitan dengan badan ya. Untuk melaksanakan aktiviti memberus gigi ni, murid perlu membawa peralatan menggosok gigi sendirilah. Ini sekiranya di sekolah. Kalau di rumah, ibu bapa boleh memantau ya anak-anak memberus gigi mereka. Kemudian dalam saya pentingkan kebersihan ya, memberi pandangan tentang gambar yang ditunjukkan ya, bagaimana ya kita melatih murid bercakap. Di sini kita tunjukkan gambar, mereka memberi pandangan berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru ya. Ataupun kalau di rumah kita mungkin tunjukkan gambar yang ini, anak-anak boleh menulis ya, kemudian ambil gambar dan kita hantar dalam WhatsApp group, ataupun ibu bapa boleh rakam ya video anak-anak bercakap dan kita post dalam grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Dan di sini ya kami menggalakkan ya penggunaan pelantar D5, di mana dalam tempoh 2 minggu kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan ID dan password untuk anak-anak ya, supaya kita aktif menggunakan D5 sebagai medium untuk PDPR kita ya. Yang kedua, berbincang tentang cara dan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan peralatan peribadi seperti kasut, pakaian, stokin ya, tudung, sapu tangan dan lain-lain. Yang ketiga, membaca dan memahami cerita Hafiz yang comot
Cerita ni disediakanlah ya. Ini disediakan barcode di mana kita boleh scan dan kita boleh dapat cerita kalau di rumah lah ya. Okey, yang keempat, menghasilkan buku cerita kecil berkaitan kebersihan pakaian dan peralatan peribadi. Jadi di sini ya, guru-guru boleh mengadakan pertandingan untuk anak-anak menulis ya cerita berkaitan dengan kebersihan pakaian dan peralatan peribadi. Ceritakan berdasarkan pengalaman mereka, amalan mereka hari-hari ya. Mungkin di sini kita akan lihatlah murid telah kenal huruf ya, mengenal tanda bacaan yang betul, tulisan yang cantik dan persembahan yang menarik. Jadi di sini kita boleh memberi hadiah sebagai galakan kepada anak-anak ya. Kemudian makanan pilihanku ya, iaitu objektif subtemanya iaitu menyatakan kepentingan makanan berkhasiat dan seimbang ya, memperihal dan mengaplikasi langkah keselamatan dan kebersihan semasa menyedia makanan, bertutur dan memberi pendapat dengan yakin ya, menyalin menulis perkataan, frasa, ayat dengan cara yang betul. Yang kelima, membuat pengukuran menggunakan duit bukan piawai ataupun piawai, menunjukkan sikap bertanggungjawab dan bekerjasama dalam melaksanakan tugasan. Jadi cadangan aktivitinya bercerita tentang makanan kegemaran masing-masing. Ini kalau di sekolah murid-murid boleh bercerita, guru-guru menjalankan aktiviti ini ya, menggalakkan murid-murid bercerita ya. Jadi kita menggalakkan murid mengeluarkan pendapat ya, bercakap supaya mereka rasa yakin dan boleh bertutur dengan lancar. Kemudian menonton dan berbincang tentang video. Jom pilih makanan berkhasiat. Jadi kena tontonlah video ini. Okey. Dan berbincang tentang makanan yang berkhasiat dan seimbang. Seterusnya, dalam Jom Cipta Resepi. Bagaimana ya mereka menjalankan aktiviti ini ya. Cari maklumat dari pelbagai sumber berkaitan resepi makanan berkhasiat dan seimbang. Kongsikan maklumat yang diperolehi. Hasilkan resepi makanan berkhasiat dan seimbang yang baharu dengan sukatan serta cara penyediaan. Ini sepenuhnya memerlukan bimbingan guru dan juga di rumah ibu bapa ya boleh membimbing anak-anak. Dan bila aktiviti ini boleh dibuat dalam kumpulan lah ya, dan apabila telah terhasilnya resepi, maka mereka jalankan aktiviti memasak ya. Bincangkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa menyediakan makanan ya. Sediakan makanan berdasarkan resepi yang dihasilkan dengan kongsi hasil masakan dengan rakan dan bercerita pengalaman menyediakan makanan. Di SK Kampung Muhibah tidak ada masalah ya untuk menyediakan masakan ya. Jadi di sini ya, guru mungkin kita memerlukan 2 orang guru jika ingin bawa ke bilik masakan ya, dan kita kena pastikan keselamatan tu diutamakan. Jadi untuk peringkat permulaan ni mungkin cikgu boleh menggunakan resepi makanan yang tidak perlu dimasak. Contohnya menyediakan buah ya, cara menyusun buah di dalam piring ya, menyediakan resepi sandwich ya, ciptaan sandwich ya yang tidak menggunakan api dalam peringkat permulaan ya. Seterusnya di dalam tema katakan tidak ya, subtemanya mengenal pasti sentuhan selamat, tidak selamat dan tidak selesa ya, mengaplikasi kemahiran kata tidak kepada sentuhan yang tidak selamat dan tidak selesa, mengenali bahagian anggota badan termasuk anggota seksual, menyanyi dan melakukan pergerakan kreatif, berinteraksi dengan yakin, membaca dan memahami cerita dan menulis perkataan. Jadi cadangan aktivitinya siapa saya, bercerita iaitu bercerita tentang diri sendiri seperti nama, jantina dan anggota badan. Jadi dia kenal ya setiap anggota badan. Dalam aktiviti ini memperkenalkan anggota badan dan anggota badan mana yang boleh disentuh oleh orang luar dan bagaimana yang tidak boleh disentuh oleh orang luar. Jadi kita kenalkan di sini, dan ada lagu yang lagu juga ya diperkenalkan dalam bahasa Inggeris untuk murid mengenal anggota badan ini ya. Dan yang ketiga, kita lukis ya dan padankan perkataan anggota badan seperti muka, kepala, tangan, bahu, dada, perut dan kaki. Kemudian seterusnya badan saya kepunyaan saya. Jadi di sini ada buku yang perlu murid baca, iaitu Badan Saya Kepunyaan Saya, bersoal jawab dan berbincang berkaitan cerita yang dibaca. Jadi guru kena baca bersama-sama dengan anak-anak supaya mereka selepas itu boleh berbincang tentang ya apa yang dimaksudkan dengan badan saya kepunyaan saya. Kemudian yang kedua ya,
guru ataupun ibu bapa kena pastikan anak-anak murid ni kenal pasti anggota seksual lelaki dan perempuan, dan kita gunakan istilah yang betul, ya. Contohnya, jika kemarahan lelaki itu disebut sebagai zakar, ya, bukan kita sebut sebagai bird dan sebagainya, ya. Faraj ni, ya, kita sebut yang betul, ya. Dubur, punggung dan payudara. Okey. Bercerita tentang persamaan dan perbezaan anggota seksual antara kanak-kanak lelaki dan perempuan berdasarkan gambar. Berbincang berdasarkan soalan-soalan berikut, ya. Iaitu, bolehkah kamu menunjukkan anggota seksual kepada orang lain? Kalau tak boleh, kenapa? Kena bagi tahu yang itu, ya. Kena jelaskan pada anak-anak. Yang kedua, bolehkah anggota seksual kamu disentuh oleh orang lain? Kalau tidak boleh, mengapa tak boleh? Ya. Siapa yang boleh sentuh? Ya, hanya maaf, ya. Dan bolehkah kamu melihat dan menyentuh anggota seksual orang lain? Ya. Boleh atau tidak? Kalau tak boleh tu kenapa? Kalau boleh, kenapa? Jadi, guru perlu menegaskan kepada murid bahawa terdapat, ini yang perlu, ya. Guru-guru jangan abaikan yang ini, ya. Guru perlu menegaskan kepada murid bahawa terdapat anggota badan yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Yang kedua, anggota seksual perlu ditutup dengan pakaian dalam. Ya. Kalau murid lelaki dia pakai seluar panjang, dia kena ada seluar dalam, ya, di bahagian dalam sebelum pakai seluar uniform sekolah. Begitu juga dengan anak-anak perempuan. Ya, sebelum pakai skirt ataupun kain sekolah tu kena pakai pakaian dalam, ya. Anggota seksual tak boleh dilihat, disentuh dan ditunjuk kepada orang lain. Ini kena ulang berkali-kali supaya anak-anak ini faham dan hadam dan dia boleh amalkan, ya. Kemudian boleh juga, ya, kita lihat di sini tontonan video di dalam tajuk My Body Is Mine, ada YouTube yang disediakan, ya. Jadi sentuhan selamat dan tidak selamat. Kemudian berbincang tindakan yang perlu diambil terhadap sentuhan tidak selamat dan tidak selesa. Kemudian menyanyikan lagu My Body Is Mine dengan melakukan pergerakan untuk lirik lagu, ya. Dan tema yang kedua, mari fikirkan, iaitu ringgit Malaysia, duit, ya, main jual beli, tabung saya, siapa paling tinggi, ya, menara straw, dadu saya jom kira. TikTok ini ialah berkaitan dengan matematik, ya. TikTok ni apa saya buat hari ini, mari menyanyi, diary saya, jam rekaan saya. Dia lebih kepada angka nombor, ya. Jadi kita kenalkan dengan wang kat sini, ya. Duit, ya, kena pasti duit, ya. Duit 50 sen, 20 sen, ya. Di samping anak-anak kenal, jadi dia boleh ke kantin, ya. Kalau dia menggunakan wang yang besar, dia boleh mendapatkan tukaran yang betul dengan jumlah yang betul, ya. Jadi mereka berkeyakinan untuk membeli makanan itu dengan sendiri. Jadi siapa yang memperkenalkan ini? Guru-guru, ya. Guru-guru kena perkenalkan dalam aktiviti PDP, ya, selepas program transisi. Susun duit shilling atau wang kertas mengikut nilai yang paling kecil kepada nilai yang besar dan sebaliknya. Supaya ini kita nak bagi murid-murid tahu, ya, nilai wang tersebut, ya. Kemudian main jual beli, ini antara aktiviti-aktiviti yang dicadangkan lah, ya, yang perlu dilaksanakan oleh guru, ya. Jadi aktiviti ini boleh tema dan subtema tidak boleh ubah, tetapi aktiviti boleh diubah mengikut kesesuaian guru. Kalau cikgu ada aktiviti yang lebih menarik lagi, boleh cikgu buat. Ataupun buat lebih daripada aktiviti satu yang dicadangkan pun, ya, digalakkan, ya. Kemudian tabung saya, ya, menghasilkan tabung daripada bahan kita semula, kemudian ceritakan pengalaman. Jadi di sini, ya, mereka buat tabung, ya, adalah aktiviti, mungkin dalam pendidikan seni, ya, boleh buat tabung dan ceritakan pengalaman menghasilkan tabung tersebut ni mungkin dalam subjek bahasa Melayu, ya. Jadi di sini kolaborasi dah berlaku antara subjek dengan subjek. Kemudian kita simpan wang dalam tabung ni. Jadi di sini kita melatih murid mengira, ya. Kalau sehari dia masuk 10 sen, 5 hari dah jadi berapa. Jadi kita kolaborasi sini antara 3 mata pelajaran, dan yang keempat kita boleh melatih murid untuk
bercakap, ya, untuk menceritakan perasaan mereka. Dan yang ketiga, menghasilkan rekod perbelanjaan dan tabungan secara mingguan atau bulanan, kongsikan dengan rakan. Jadi tujuannya menggalakkan murid untuk menyimpan rekod perbelanjaan dan tabungan rekod ini perlu dikemas kini dari semasa ke masa. Jadi murid bukan hanya simpan duit, tetapi dia ada rekod dia, ya, buku catatan untuk menulis, ya, berapa simpanan mereka. Dan dari mungkin setiap bulan kita boleh bandingkan, ya, kita tengok berapa jumlah yang mereka telah simpan, ya. Yang ini melalui perbualan-perbualan di dalam bilik darjah lah untuk guru mencongkil, ya, pengalaman anak-anak ini dan apa yang mereka rancang, ya, dengan wang yang telah dikumpul itu. Okey. Kemudian di sini suasana paling tinggi. Siapa paling tinggi, ya? Jadi menambah lingkungan dalam faktor asas dalam subjek matematik lah, ya. Memilah objek, ya. Menulis dan menyatakan ayat matematik menggunakan simbol tambah, tolak dan sama juga, ya. Mengaplikasikan koordinasi mata dengan tangan serta kemahiran motor halus, ya. Jadi antara cadangan aktiviti menara straw. Okey. Jadi sini bahan yang diperlukan guru boleh lihat di sinilah, ya. Jadi diharapkan, ya, guru-guru dapat, ya, mengikut aktiviti yang dicadangkan sebab panduan telah diberi, bahan juga telah dinyatakan. Jadi tidak ada masalah untuk cikgu merancang aktiviti. Jadi cikgu just follow sahaja aktiviti yang dicadangkan ini, ya. Seterusnya, ya, dadu saya, ya, ini membuat lemparan dadu, ya, dan padankan bilangan titik pada permukaan dadu dengan simbol bernombor, ya. Jadi kita tengok simbol, murid kira apa nombornya, ya, untuk mengenal murid dengan nombor, ya. Kemudian lempar 2 dadu. Okey, seterusnya TikTok, ya. Dalam aktiviti ini murid dapat menyatakan waktu dalam sehari. Okey, ini berkaitan dengan masa, ya. Menyusun peristiwa ikut urutan masa, menyatakan hari dalam seminggu ikut urutan, ya, menyebut waktu dalam jam menggunakan jam analog, ya. Menghubung kaitkan waktu dengan peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan dilakukan. Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul, ya, menyatakan pendapat idea dengan yakin, menulis ayat berdasarkan idea dan peristiwa. Okey, apa yang saya buat hari ini. Jadi dilihat, ini adalah turutan waktu. Pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi ini, ya, boleh dibuat secara soal jawab, ya. Aktiviti dilakukan dalam sehari di dalam rutin pagi, ya. Rutin kita dalam perbualan pagi itu cikgu boleh tanyalah murid-murid dia apa dilakukan mengikut waktu-waktu, bermula dengan waktu pagi sehinggalah waktu malam, ya, berdasarkan pengalaman yang mereka lalui pada hari sebelum itu, ya. Mari menyanyi, ya. Ini berkaitan dengan lagu, ya, supaya murid biasa, ya, nyanyikan tahu hari ini hari apa, ya. Dan cikgu dalam kelas kena tulis di dalam kelas itu, ya. Satu pastikan ada kalender, yang kedua di atas whiteboard tu cikgu tulislah, ya, tarikh dan juga hari, ya. Kemudian menghasilkan kalender, ya, menghasilkan diary saya. Okey. Yang ni sini aktiviti menghasilkan buku skrap tentang aktiviti yang telah atau akan dilakukan seminggu, berkongsi buku skrap yang dihasilkan dengan rakan. Yang ini pentaksiran boleh dilakukan, ya, semasa program orientasi ini. Di antara banyak aktiviti dicadangkan ini boleh dilakukan pentaksiran bilik darjah. Kemudian buat jam rekaan saya, ini mungkin dalam mata pelajaran matematik boleh dan juga pendidikan seni pun boleh, ya. Berkaitan dengan tentang muka jam analog, ya, hasilkan jam analog daripada bahan kita semula dan lakukan aktiviti menggunakan jam analog yang dihasilkan. Seterusnya tema 3, ya. Dalam tema 3 ada misteri cuaca, okey, berkaitan dengan cuaca, misteri alam rimba tentang haiwan-haiwan dan misteri di taman, ya, tentang tanah, pokok dan sebagainya. Terlihat mesti cuaca, ya, menceritakan cuaca yang berbeza. Okey. Jadi cadangan mengenali warna, ya, bercerita dan memberi pendapat dengan yakin, mengelas objek mengikut satu ciri, menyatakan pemerhatian melalui hasil kerja atau secara lisan, mengeksplorasi, sebenarnya dia menggunakan pelbagai warna, menghasilkan seni kreatif melalui aktiviti bergambar dan menulis cerita pendek. Kalau kita lihat, ya, setiap tema dan juga subtema tadi, dia mesti ada menulis cerita pendek. Diakhiri dengan menulis cerita pendek, ya. Ini untuk melihat, ya, murid menggunakan
kemahiran mereka dalam meluahkan idea dan kreativiti mereka dalam bentuk penulisan. Ya. Jadi kalau cikgu amalkan ini dalam program transisi, insya-Allah ya, murid-murid kita akan mahir. Ya. Yang pertama mereka menguasai tentang kenal huruf, yang kedua boleh ya kenal nombor, yang ketiga boleh mengeja, membaca, dan yang keempat boleh menulis dengan baik, dan juga yang kelima mereka boleh mengamalkan apa yang telah mereka tulis tadi. Ya, ini tentang aktiviti kenalkan hari, okey. Cuaca mendung, hujan panas, hari dan sebagainya. Jadi cikgu boleh lihat di sinilah antara aktiviti-aktiviti yang dicadangkan ya. Jadi ibu bapa pun boleh lihat di sini ya, dan bahan ini ada dalam YouTube ini sebagai panduan ibu bapa. Okey, seterusnya terlihat ya. Di dalam mari campur warna ya, menghasilkan warna pelangi. Dan dalam misteri alam rimba, apa yang diajar ya tentang ini. Yang pertama dia menamakan haiwan dan bahagian tubuh haiwan, mengenal pasti tempat tinggal atau habitat haiwan ya, mengecam dan meniru bunyi haiwan, meniru pergerakan haiwan, membuat binaan dan lingkungan untuk kreativiti, membaca bahan bacaan, menulis dan menyalin dan menulis ayat ya tentang haiwan ni, habitat mereka. Okey. Dan dia ada buku cerita yang perlu mereka baca. Dan selepas mereka baca, nak lihat kita nak melihat pemahaman mereka, mereka ceritakan kembali apa yang mereka faham tentang cerita daripada buku tersebut. Okey. Seterusnya tentang bunyi ya, bunyi dan pergerakan haiwan. Jadi guru boleh menambah atau mengatakan bunyi haiwan yang bersesuaian dalam lirik lagu. Di sini kita tengok bunyi ayam, bunyi itik, burung ya. Jadi ini hanya 3 saja. Jadi mungkin cikgu boleh tambah dengan bunyi-bunyi haiwan yang lain ya. Jadi PDP lebih menarik kalau cikgu adakan video-video bunyi haiwan dan minta murid teka. Okey. Kemudian ceritakan ya tentang zoo. Jadi kita lihat pengalaman murid. Pernah atau tidak pergi ke zoo? Apa yang mereka nampak? Bagaimana habitat haiwan dalam zoo berkenaan? Apa haiwan tu makan? Ini kita boleh tanya pendapat mereka dalam perbualan-perbualan awal ya. Dan juga kita boleh bina mini zoo untuk kreativiti lah ya. Dan misteri di taman ya. Dalam ini objektif utama tema ni ialah mengenal pasti bahagian tumbuhan ya, mengecam bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segitiga dan bulatan, mengenal pasti bentuk dua dimensi yang terdapat di persekitaran, membuat pemerhatian menggunakan deria, menghasilkan karya seni menggunakan bentuk dua dimensi. Jadi cadangan diberikan ya, cadangan aktiviti. Kemudian melakukan aktiviti natural walk ya, perhati dan kumpulkan daun daripada pelbagai tumbuhan yang terdapat di persekitaran sekolah. Hasilkan mobile dengan menggunakan bahan daun tersebut. Jadi ini ya cadangan yang diberikan untuk guru-guru laksanakan ya semasa di sekolah. Jadi untuk tempoh sehingga Mac ya, kita gunakan modul ini sepenuhnya. Setiap guru yang masuk ke kelas terlibat sepenuhnya menggunakan modul ini. Kita ikut sahaja ya, dan ditambah dengan kreativiti guru untuk menambah aktiviti yang bersesuaian. Okey. Kemudian mengenali bentuk. Okey. Seterusnya tema yang keempat. Okey, kita raikan. Jadi temanya hidup bersama. Jadi dalam temanya kita raikan. Dalam ni ada inilah Malaysiaku, mari hias kelas, wow apa itu ya. Tema yang kedua selamat hari lahir, gembira di hari lahir, sambutan hari jadi ya. Yang ketiga, jaga persekitaran kita ya, iaitu postcard alam, sampah, alat perkusi saya, waste to eat, to art ya. Dan kita guna, kita jaga. Okey. Jadi adalah melihat ya ataupun melatih murid supaya bertanggungjawab menjaga hak milik kita dan juga menjaga persekitaran kita supaya dalam keadaan yang bersih. Okey. Jadi di sini terlihat ya, kita raikan. Jadi dalam ini apa dia objektif tema ini ya? Jadi kita perkenalkan pelbagai kaum di Malaysia, menyatakan perayaan, meluahkan idea dengan yakin, menulis perkataan ayat dengan mudah, menghasilkan keraftangan tradisional menggunakan pelbagai bahan. Jadi ini kita nak menggalakkan murid mengamalkan kesejahteraan hidup ya, menghormati budaya-budaya ataupun kaum-kaum yang lain yang terdapat di Malaysia selain daripada kaum mereka sendiri. Okey.
Kemudian selamat hari lahir ya. Objektifnya menamakan bulan dalam setahun. Bukan kita sekadar sambut sahaja ya. Jadi kita kenalkan. Mungkin murid ni lahir dalam bulan Januari. Kita tanya mereka ya, lahir bulan berapa. Kalau dia kata bulan 4. Bulan 4 tu bulan apa? Bulan April. Bila tarikhnya? Bila tahunnya? Jadi kena bagi tahu ya anak-anak supaya mereka tahu bila tarikh mereka lahir dengan tepat. Kadang-kadang dia tahu tarikh ya, tahu bulan tetapi tak tahu tahun. Ini peranan kita lah sebagai guru dan juga sebagai ibu bapa ya. Kemudian kita bercerita, memberi pendapat dengan yakin ya, menghasilkan karya seni ikut kreativiti, menyanyi lagu ikut sebutan yang betul dan frasa dan ayat yang mudah ya. Jadi kita sambut hari lahir dalam kelas ya. Di sini biasanya kalau pengalaman saya di sinilah ya, guru-guru selalu ya hantar kek makanan dalam kelas ya untuk guru kelas berkongsi dengan anak-anak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah satu amalan yang baik di mana mereka selain daripada mengenal ya, tahu hari lahir kawan, dia berkongsi ya makanan untuk murid-murid lain turut merasa. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa dan juga guru ya. Kemudian majlis sambutan hari lahir. Jadi di sini boleh minta murid menghasilkan kad ya dan mengadakan majlis hari lahir ya, seperti perbincangan tentang sambutan hari lahir, makanan dihidangkan, kad jemputan dan cara menghias kelas ya, dan juga menyanyikan lagu selamat hari jadi. Seterusnya subtema jaga persekitaran kita, iaitu kita di sini ya menghargai keindahan alam sekitar, menghasilkan karya kreatif dengan bahan kita semula ya, menyanyi dengan sebutan yang betul, bermain alat perkusi ciptaan sendiri ya, alat-alat muzik yang mereka buatlah, mungkin dengan daun kelapa, mungkin dengan kertas dan buluh dan sebagainya ya, memberi pendapat dengan yakin dan menulis ayat-ayat yang mudah. Okey. Kemudian berkaitan dengan sampah ya, untuk latih murid supaya menjaga kebersihan ya, alam sekitar, kebersihan di sekitar mereka ya, kebersihan di dalam bilik darjah ya, di dalam tempat duduk mereka sendiri, di meja mereka ya, sebelum kita pergi kepada rumah ya, di rumah mereka, kebersihan di rumah, dan diakhiri dengan kawasan persekitaran. Okey. Kemudian gallery work was ways to art ya, menghasilkan karya seni menggunakan sisa pepejal dengan pelibatan ibu bapa atau penjaga di rumah. Rekodkan proses penghasilan karya seni tersebut menggunakan pelbagai media seperti video, gambar, slide dan sebagainya, bentangkan ya. Di dalam sini modul pengurusan sisa pepejal dan amalan 3R merentas kurikulum ya. Jadi bagaimana cara mereka mengasingkan sampah yang ini 3R ini ya, dan sampah tu bagaimana boleh kita semula atau tambah nilai ataupun kita buang ya. Kalau kita nak buang tu, bagaimana cara buang sampah yang betul? Adakah kita letak semua sekali ya, plastik, kertas dan kaca dalam satu tempat dan kita buang? Jadi di sini kita latih anak-anak ya, dan menguruskan bahan sisa sampah tadi ya. Kemudian kita jaga kita ya, mengenal simbol kemudahan awam dan komuniti ya, kemudian menerangkan kepentingan menjaga kemudahan awam, menyatakan cara menjaga kemudahan awam, menyatakan tingkah laku selamat dan tidak selamat semasa menggunakan jalan raya, membaca dengan lancar, menulis dengan betul ya. Jadi ini kena pastilah ya, supaya contoh di sini ya, H ni, pada kawasan ni anak-anak tahu ini semestinya adalah kawasan hospital. Jadi kalau kawasan hospital ni apa yang patut kita buat? Dan kalau kita nak pergi berhenti di tempat rehat dan rawat ya, R&R, kena pasti simbol yang pakai skirt ni perempuan, mungkin surau perempuan, tanda perempuan. Dan begitu juga dengan surau lelaki dan tanda lelaki, menggunakan simbol-simbol ini supaya mereka masuk di tempat yang betul. Okey. Seterusnya berkaitan dengan sekolah saya, tanggungjawab sekolah saya, iaitu tentang kemudahan yang terdapat di sekolah ya. Lihat kemudahan seperti kantin, tandas padang, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian kita bersoal jawab tentang peraturan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan kemudahan di sekolah, dan hasilkan poster serta lukisan berkaitan dengan peraturan kemudahan di sekolah. Dan kita kongsikan atau pamerkan di tempat yang sesuai ya. Mungkin di dalam bilik darjah ada ya ruang pameran untuk hasil kerja murid, terutama untuk kelas TS25 memang disediakanlah ya ruang untuk pameran hasil kerja murid. Dan juga jangan lupa ya, kita tonton bersama-sama video
bersama, iaitu kita kongsi jalan raya. Jadi video disediakan melalui barcode di sini ni, jadi boleh scan dan kita tonton bersama ya. Kemudian untuk pendidikan tahun 1 juga, pendidikan keselamatan jalan raya telah diperkenalkan ya melalui prasekolah. Mereka dah ada pun buku berkaitan dengan PKJR ini. Jadi di kesinambungannya semasa di tahun 1 nanti. Okey. Kemudian ini lampiran berkaitan contoh-contoh aktiviti sesuai kenal ya. Jadi cikgu boleh tengoklah di sini. Ya, cikgu tengok dan baca ya supaya cikgu ada panduan yang jelas. Kalau cikgu kali pertama mengajar tahun 1, cikgu dah ada panduan yang jelas tentang ini. Cikgu ikut sahaja ya. Begitu juga ibu bapa ya. Boleh kita lihat apakah yang kita anak-anak pelajari semasa berada di tahun 1 semasa mereka berada di sekolah hari ini. Kalau boleh anak-anak balik tanya, hari ini belajar apa? Cikgu ajar apa? Supaya kita dah ada modul, supaya kita tahu anak-anak telah pun diberi pendedahan, ya, diberi kerja, diberi aktiviti dan diberi latihan yang perlu mereka siapkan. Okey. Ini aktiviti berkaitan dengan telur pecah, 2 huruf ya, label peralatan kelas, okey. Kemudian sampaikan pesanan ya. Yang ini kita ada tentang student voice note ya di dalam bilik darjah tu ada ya diletakkan ya tentang suara murid ya. Kemudian corak ikan ya. Carta jantina kelas ya. Jadi murid boleh buat ya, latih murid-murid ni cara mereka membuat data ya tentang carta-carta yang mudah. Okey. Seterusnya mencari nombor yang hilang. Ini kita melatih murid anak-anak membaca. Okey. Kemudian ulat makan apple membuat rantai. Seterusnya contoh brosur yang mereka sediakan ya. Okey. Ini ialah disebut sebagai rumusan daripada program transisi tahun 1 2021 ini. Kita ada menyediakan murid ya. Program transisi tahun 1 2021 ini menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1. Iaitu objektifnya menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Okey, yang kedua, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dan interaksi sosial serta pembelajaran murid, dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Jadi kita sekarang ni kan di era zaman 2021 ini ya, kita tak mahu lagi murid-murid yang takut datang ke sekolah, yang menangis sebagaimana di tahun 1990-an dahulu ya. Kita nakkan murid-murid yang boleh bercakap, berani, berkeyakinan tinggi dan juga boleh menyuarakan pendapat dengan cara yang betul ya, yang beradab dan terpuji. Jadi tempoh masa program transisi ini 20 Januari hingga 25 Mac. Selepas 25 Mac barulah kita mulakan dengan jadual waktu yang telah disusun oleh pihak sekolah untuk anak-anak di tahun 1 ya. Jadi kandungan program ni dia ada dua, iaitu ada modul orientasi dan juga modul PDP, dan di sini ada peranan ibu bapa dan penjaga. Diberi penekanan apakah peranan tuan-tuan dan perempuan ya untuk memberi dorongan dan gambaran ya kepada anak-anak ya, memerhatikan tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak serta mengambil tindakan yang sesuai ya, berinteraksi dengan guru dari masa ke semasa. Jadi ini amat digalakkan ya, ibu bapa kalau boleh datang ke sekolah. Kalau lihat anak-anak ya ada masalah lemah, kerja tak tahu buat ya, mungkin masalah kesihatan yang kita tak dapat kenal pasti, kenapa dia tak siap kerja rumah, dia datang berbincang dengan guru. Kadang-kadang kita tak tahu ya, anak-anak ada masalah penglihatan, dia tak bagi tahu. Jadi hanya ibu bapa je yang tahu. Kemudian yang keempat, membantu meningkatkan keyakinan diri dalam pembelajaran anak-anak ya, dan menghadiri taklimat sekiranya ada, setiap kali diadakan di sekolah taklimat untuk ibu bapa, jangan lepaskan peluang, datang. Sebab di sini kita boleh berkongsi ya maklumat yang perlu berkaitan dengan anak-anak kita. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti sekolah, mengambil tahu perkembangan semasa di sekolah dan menyediakan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Ini yang paling penting ya, alat tulis dan juga buku. Sebab tidak ada alat perkara-perkara ini, jadi amat sukar untuk anak-anak belajar dalam keadaan yang sempurna. Jadi semakin cepat anak kita menyesuaikan diri dalam alam persekitaran baharu, semakin baik pengalaman persekolahan dan pembelajaran mereka. Jadi sekian sahaja ya taklimat saya berkaitan dengan program transisi, di mana merangkumi ya peranan daripada pentadbir, guru ya, ibu bapa, anak-anak serta persekitaran.
Okey, jadi sama-samalah kita mengikuti apa yang telah dirancang, disusun oleh pihak kementerian, jalankan dengan sebaik mungkin dengan bantuan dan juga sokongan daripada ibu bapa. Semoga apa yang kita hajatkan untuk melahirkan kemenjadian anak-anak dapat dicapai dengan baik dan dalam tempoh yang masa ditetapkan. Ya, jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru lagi sekali. Semoga kita semakin bersedia dalam menghadapi perubahan dalam norma baharu ini, dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.